Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Saadah binti Jailani, Pembangunan Nombor Matrix P109514, akan berkongsi pengetahuan berkaitan 4 paradigma iaitu positivism, interpretivism, pragmatism dan critical theories dengan menjawab 4 soalan yang diberikan. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut berkaitan 4 paradigma ini, kita perlu jelas apakah maksud paradigma itu sendiri. Menurut Thomas Kuhn pada tahun 1970, beliau menerangkan bahawa paradigma ialah suatu pegangan yang menjadi kepercayaan dan kesepakatan antara para saintis bagaimana masalah harus difahami dan ditangani. Baiklah, bagi menjawab soalan yang pertama, apakah perbezaan di antara positivism, interpretivism, pragmatism dan critical theories? Saya akan menerangkan perbezaan di antara 4 paradigma ini dengan melihat sebuah bandar iaitu Bandar Baru Bangi. Bagi paradigma positivism, mereka akan melihat Bandar Baru Bangi dengan memberikan gambaran keseluruhan bandar ini dari aspek yang boleh diukur seperti saiz dan keluasan, lokasi, populasi, demografi, bentuk muka bumi dan sebagainya. Manakala bagi paradigma interpretivism, mereka ingin melihat Bandar Baru Bangi ini dengan lebih mendalam dan ingin memahami pelbagai kisah, aktiviti, komuniti dan bagaimana bandar ini terkenal dari pelbagai aspek. Paradigma pragmatism pula, mereka ingin melihat Bandar Baru Bangi ini bukan sahaja dari aspek fizikal semata-mata, malah ingin memahami secara mendalam kepelbagaian masyarakatnya. Bagi paradigma critical theories, mereka melihat Bandar Baru Bangi ini berdasarkan kekuatan dan kelemahan dari aspek struktur sosial masyarakatnya. Mereka ingin melihat ketaksamaan yang wujud antara kaya, miskin, berpelajaran, pekerjaan dan sebagainya di dalam bandar ini dan mungkin dengan bandar lain di Malaysia. Mereka juga ingin melihat bagaimana Bandar Baru Bangi ini harus berubah untuk menjadi bandar yang lebih baik untuk dihuni. Maka kita boleh simpulkan bahawa perbezaan paradigma positivism ini berbanding paradigma-paradigma yang lain ialah dari aspek ontologinya dengan norma-norma positif dalam sistem perundangan dan dari aspek epistemologinya boleh diukur dan dianalisis melalui pendekatan deduktif, manakala metodologinya ialah kuantitatif. Manakala paradigma interpretivism ialah dari aspek ontologinya, ialah melalui pemahaman sosial dan epistemologinya dengan memahami pandangan seseorang yang unik berkaitan sesuatu melalui pendekatan induktif. Metodologinya pula ialah kualitatif. Paradigma pragmatism ialah dari aspek ontologinya berkaitan dengan kesan daripada idea yang praktikal, manakala epistemologinya ialah cara berfikir membawa kepada penyelesaian pragmatik yang berguna iaitu menggunakan gabungan secara fizikal dan mendalam. Maka metodologinya ialah gabungan kuantitatif dan kualitatif ataupun mixed methods. Manakala paradigma critical theories pula ialah dari aspek ontologinya yang berkaitan kekuasaan dan kekuatan yang telah wujud dalam struktur sosial dan epistemologi pula memahami pandangan yang tertindas dan berusaha untuk mengubah keadaan tersebut. Metodologinya ialah kualitatif. Jelaslah setiap paradigma berbeza-beza antara satu sama lain dan mempunyai pegangan tertentu dalam menyelesaikan penyelidikan. 3 soalan seterusnya akan berfokus kepada 2 paradigma iaitu paradigma positivism dan paradigma interpretivism. Soalan yang kedua ialah apakah perbezaan bentuk data di antara positivism dengan interpretivism? Kita telah mendengar paradigma positivism dan paradigma interpretivism adalah berlawanan antara satu sama lain. Bentuk data positivism adalah berbentuk objektif, maka bentuk data interpretivism adalah berbentuk subjektif. Bentuk data positivism yang berbentuk objektif melibatkan nombor, manakala bentuk data interpretivism yang berbentuk subjektif melibatkan perkataan, gambar atau bunyi. Seterusnya soalan yang ketiga ialah apakah perbezaan kaedah kutipan data di antara positivism dengan interpretivism? Paradigma positivism menggunakan kaedah kuantitatif bagi mengenal pasti punca,
Sesuatu perkara berlaku melalui soal selidik, eksperimen dan juga ujian dalam bentuk fakta dan nombor. Manakala paradigma interpretivism menggunakan kaedah kualitatif bagi memahami bagaimana sesuatu berlaku melalui temu bual, analisis dokumen dan pemerhatian dalam bentuk perkataan. Dan soalan yang terakhir iaitu soalan yang keempat ialah perbezaan di antara pendekatan deduktif dan induktif serta hubungan dengan positivism dan interpretivism. Pendekatan deduktif dinamakan air terjun kerana kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Pendekatan deduktif ini digunakan untuk menguji teori sedia ada. Manakala pendekatan induktif dinamakan mendaki bukit kerana kesimpulan umum dibina berdasarkan kes-kes khusus. Pendekatan induktif ini adalah untuk membina teori-teori baru. Justru wujud hubungan di antara pendekatan deduktif dengan paradigma positivism kerana melibatkan penyelidikan yang menggabungkan pendekatan deduktif dengan pengukuran data kuantitatif yang tepat untuk membolehkan penemuan dan pengesahan hukum sebab dan akibat. Manakala pendekatan induktif dengan paradigma interpretivism kerana melibatkan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat melalui penemuan bagaimana dengan meningkatkan pemahaman secara mendalam menggunakan data kualitatif bagi meneroka kedalaman sesuatu fenomena.